Assalamualaikum semua, bersama aku lagi sekali MDL Legacy dalam video yang terbaru, video discussion terbaru. First kali aku nak minta maaf sebab dah lama sangat tak upload video. Sebabnya sekarang ni aku dah start internship, and so aku punya hari yang busy menjadi makin busy. Sebab kerja yang aku kena buat is very detailed. Dia kena fokus lah untuk buat kerja aku tu. Nak tahu aku intern apa, tanyalah dalam komen, aku akan jawab dalam komen. So hari ni video yang aku nak discuss ni is about tayar. Okay, aku dapat banyak pertanyaan dari WhatsApp, dari komen-komen dalam video. Diorang tanya tayar apa yang sesuai, tayar spek apa yang sesuai untuk kegunaan ini, untuk kegunaan itu. So alang-alang aku nak jawab soalan tayar apa yang sesuai, aku terangkan sekali lah. In general, apa yang tertulis dekat sidewall tayar tu, nombor-nombor yang ada dekat tepi tu, aku akan terangkan. Now aku percaya ramai dah yang tahu nombor-nombor yang ada dekat tepi tu. Tapi ini untuk orang yang tak tahulah. Sebab kadang-kadang nak tanya dalam grup, tayar ni macam mana, tayar tu macam mana, and apa maksud kat tepi tu, aku nampak juga. And aku harap video ni akan menjawab lah persoalan korang, yang korang boleh tengok sendiri tayar-tayar spek mana yang sesuai untuk korang, untuk rim korang, untuk kereta korang. Okay, tapi sebelum aku mulakan video kali ini, kepada yang belum berkesempatan untuk subscribe dekat channel aku ni, korang boleh subscribe sekarang. Dan aku bagi masa dalam 5 saat bermula dari sekarang. Alright, terima kasih banyak-banyak kepada yang subscribe, kepada yang dah lama subscribe, kepada dah lama support. Terima kasih banyak-banyak. It means a lot to me. And now kita akan move on ke spek tayar. Okay, jadi nombor yang pertama korang akan nampak dekat depan is 3 digit tu, standard lah. 3 digit, 215, 195, 185, 165. Okay, nombor tu maksudnya adalah kelebaran tayar tu in millimeters. Okay, kalau tunjuk 195, so maknanya tayar tu lebar dia 195 mm. Kalau tunjuk 215, maknanya 215 mm. Okay, nombor yang pertama tu dia punya maksud is kelebaran tayar. Lepas nombor yang pertama tu, dia akan ada slash, lepas tu akan ada nombor yang kedua. Nombor yang kedua ni 65, 55, 50, 45. Okay, nombor yang kedua ni betul-betul lepas slash tu bermaksud aspect ratio tayar tu. Okay, apa sebenarnya maksud aspect ratio ni? Okay, contohnya lah aku bagi spek tayar 195/55. Okay, 55 tu adalah 55% daripada 195. Jadi secara ringkasnya, aspect ratio ni dia menunjukkan korang punya ketinggian sidewall tayar tu. Okay, ketinggian sidewall tayar. Kalau 195/55, maknanya 55% daripada 195 mm. So ketinggian sidewall korang dalam 107 mm. Itu dia nombor yang pertama, kelebaran tayar. Nombor yang kedua, aspect ratio. Kita beralih pula dekat nombor yang ketiga, R15, R16, R17, 18, 19, 20 dan seterusnya. Itu menunjukkan korang punya kebesaran rim. Kalau pakai rim 15, cari tayar R15. Pakai rim 16, cari tayar tulis R16 dan seterusnya lah. Tak ada orang lagi lah yang buat rim 17 masuk tayar 15. Tak ada lagi. Jangan buat benda yang tak senonoh, memang tak kangam. So ini perkara yang sangat basic yang aku cerita sekarang ni. Tapi aku perasan ada juga yang orang tanya. Okay, benda ni dekat dalam Google ada, tapi mungkin kadang-kadang kita rasa lagi seronok bila bertanya dengan orang. So video ni menerangkan spek-spek tayar yang adalah spek-spek yang ditulis dekat tepi tu dan sebagainya. Okay, now that korang dah tahu nombor yang berangkai kat depan tu, lepas nombor tu dia akan ada jarak sikit, yang akan ada nombor yang lain and also huruf. Alright, contoh spek tayar 195/55 85S. Okay, 85 tu dia menunjukkan tire load index tu.
Kalau tayar load index tu 85, bermakna tayar tu boleh tahan around 515 kg per tayar. So bila kita total up 4 tayar, dia boleh tahan up to 2000 plus kilogram. So basically tayar load index ni penting kalau orang yang selalu pakai kereta yang angkat muatan yang berat lah, semua angkat barang semua tu. Benda ni kena tengok. And lepas, betul-betul lepas daripada nombor tu akan ada huruf F, G, J, K, L, M, N, P, Q, R, S, T, U, H, V, W, Y and Y dalam bracket special. So kalau H, kalau 85 H ataupun huruf-huruf yang aku listkan tadi tu, dia adalah speed rating. Kalau H, dia boleh tahan sampai 210 km per hour. Benda ni dikira macam speed rating, tayar speed rate ni dikira macam top speed tinggi mana yang tayar tu boleh handle. Okay, kalau excessive sangat top speed dia, and korang pakai kereta power tapi pakai tayar yang hancai, masalah lah. Kalau korang suka main top speed kan dekat highway apa semua, bahaya. Top speed tu sendiri dah bahaya dah, tapi kalau korang pakai tayar yang tak betul, lagi bahaya. So itulah dia nombor daripada depan sampai ke belakang. Kita recap balik. Nombor yang pertama 195, 215 semua itu adalah kelebaran tayar in millimeters, slash nombor yang kedua aspect ratio, which is ketinggian sidewall tayar tu. Aspect ratio meaning that 55% daripada 195, 65% daripada 215 and all that. And then R 15, 16, 17 semua tu is kebesaran rim korang. Lepas tu jarak sikit, nombor yang last kali tu tire load index, berapa maximum capacity each tire yang boleh handle load after properly inflated. And then huruf yang last kali, tayar tu punya speed rate. Lepas tu ada lagi satu nombor yang korang kena perhatikan lah masa korang cari tayar, sebab takut orang terlepas pandang. Sebab nombor ni kecil je, dia akan ada 4 nombor kecil. Contohnya aku bagi 1519. Okay, selalunya orang, bukan selalunya, takut akan ada orang yang terlepas pandang benda ni. Sebenarnya nombor yang kecil tu menunjukkan minggu berapa dan tahun bila tayar tu dibuat. Okay, aku bagi contohnya yang 1519. Macam mana kau nak baca? 15 bermaksud tayar tu dibuat pada minggu ke-15, 19 tu pula tahun 2019. Basically 15-19 bermakna tayar tu dibuat pada minggu ke-15 tahun 2019. So carilah tayar yang paling rapat dengan tarikh yang korang tukar tayar tu. Jangan cari tayar lama-lama. Mungkin tayar tu nampak elok lagi sebab simpan stok lama, nak clear ke apa, tapi percayalah tayar tu dah keras, dia punya compound dah keras sebab simpan lama sangat. And takut pula tempat dia simpan tu tak betul, berjemur ke apa kan, lagilah murah dia jual. Tapi kita sekarang dah tahu nombor tu, better make sure yang kita tengok before actually buying the tires. So sekarang kita dah merangkumi nombor-nombor yang tertera dekat sidewall tu. Sekarang yang belum tahu, dah tahu macam mana nak baca nombor-nombor dekat tepi, dekat sidewall tu. And sekarang korang boleh buat research sendirilah. Sekarang ni korang dah ada knowledge yang baru. Korang boleh tengok jenis-jenis tayar and boleh baca sendiri. It takes practice kalau korang nak betul-betul hafal semua tu. Sebenarnya benda ni senang je, tapi kadang-kadang bila sampai masa kita nak tengok tu terlupa. Dia macam sama situation macam sebelum pergi karaoke. Sebelum pergi karaoke dah tahu nak tengok lagu apa, sampai sana blur. Itu perkara biasa. Sekarang korang dah tahu, korang boleh baca sendiri nombor-nombor tepi sidewall tu. And now kita pergi ke bahagian treadwear, traction dengan temperature tayar tu. Yang pertama sekali is dia punya treadwear. Treadwear 200 ke 300 ke 400 ke. So nombor ni dia secara ringkasnya menunjukkan lifespan tayar korang lah. Okay, also bergantung pada berapa banyak korang guna. Tapi kalau korang pakai contohnya treadwear 200, lagi cepat korang punya bunga ataupun treadwear tu akan menipis. Kalau pakai 400, lagi lambat korang punya treadwear tu akan menipis. Basically that's just it. Treadwear 200 cepat menipis, treadwear 400 lambat nak menipis. Yang kedua adalah traction.
traction ni kalau tak silap aku ada grade AA, ada grade A, B, grade C. Grade AA offers a more higher grip, grade C lower. Okay, bila korang pakai tayar grade C ni memanglah harga dia murah, tapi bila bawa kereta tu kena elok-elok segala sebab traction dia is not as good as AA, A or B. And then temperature pula dia pakai grade juga A, B, C. Kalau korang pakai temperature grade yang tinggi, maknanya tayar tu dia boleh withstand suhu yang lebih tinggi. Sebab bila kita bawa kereta ni, bila tayar tu bergolek, dia akan produce heat tau dekat tayar tu, dia akan jadi panas. Bila korang pakai tayar grade A, lagi tinggi kepanasan yang tayar tu boleh tahan, so that dia boleh operate efficiently. Kalau pakai grade C, dia punya suhu tu akan rendah lagi, so dia tak boleh nak tahan heat yang tinggi. So bila heat tu dah melebihi maximum capacity macam untuk grade C tu, tayar tu dia akan start rasa macam lain sikit lah. So kalau boleh cari tayar yang grade A temperature dia. And also traction grade A. Tread wear tu depends lah. Kalau korang jenis yang nak more long lasting and tak ada berapa rasa macam nak melenjan sangat, nak corner ke apa, cari tread wear yang tinggi. Kalau ada rasa macam nak layan sikit-sikit ke apa, cari tread wear yang rendah. It offers more grip. Okay, kita dah pun berbincang tentang nombor-nombor dekat sidewall, dah pun berbincang pasal tread wear, traction, temperature and all that. Sekarang korang dah boleh tahu, sekarang boleh tengok. And now pemilihan tayar yang sesuai. Okay, soalan yang pada asalnya orang tanya, pemilihan tayar yang sesuai, jenis ni okey ke tak, jenis tu okey ke tak. So basically it all depends on your application. Macam mana korang pakai kereta korang tu. It's either going for work, it's either for weekend punya kereta ke apa ke. It all depends. Yang penting semi slick bukanlah bermakna akan grip all the way. Semi slick, dry roads, grip dia cun. On wet roads tak boleh. On wet roads dia akan slip. Sebab apa? Bila korang pakai semi slick ni, of course dia punya tread wear akan rendah. Tread wear dia akan rendah confirm. Bermakna bunga dekat tayar tu kurang. Macam contohnya semi slick Yokohama A050 ke contohnya, korang boleh tengok sendiri. Aku bagi gambar ni, korang boleh tengok sendiri dia punya bunga tu sangatlah sikit, sangatlah limited. So dia offers more contact on the road bila jalan tu kering. Okay, memang akan melekat lah. Lagi-lagi bila tu tayar tu dah warm up, dah panas. But bila dekat jalan yang basah, korang akan experience satu benda yang dipanggil hydroplaning. Okay, lagi-lagi bila korang lalu lopak. Macam mana boleh hydroplaning terjadi? Macam mana boleh jadi? Okay, bila korang tengok tayar, contohnya tayar UHP, Ultra High Performance Tyres, bunga dia lebih banyak. So it offers more grip on dry and wet. Sebab apa? Bila dekat wet, bunga-bunga ni, celahan-celahan tu, dia menyediakan aliran untuk air lalu. So tayar tu akan full contact dengan road. Dia akan full contact. Tapi bila korang pakai semi slick and korang tengah jalan time hujan, lagi-lagi bila korang lalu dekat lopak, korang kena sangat-sangatlah berhati-hati, kena sangat-sangat lusuh. Sebab hydroplaning, bila air tu tak ada tempat nak lalu, cuma dekat surface tayar tu je dia boleh lalu, korang punya tayar tu actually tak pecah ke jalan tau. Dia akan ada level atas sikit daripada tayar tu, so dia akan ikut air tu. Bila dia ikut air tu, korang boleh lose control and korang boleh terbabas. So semi slick ni aku sarankan sangat-sangat pakai just for racing application. Kalau nak juga pakai daily, tengok-tengoklah cuaca dulu sebelum bawa. Kalau hujan, berhenti terus. Kalau hujan berhenti, jangan cuba-cuba sebab bahaya. So kalau daily, Ultra High Performance ataupun UHP tyres is the best. Macam aku pakai dekat Gen 2 lama aku pakai RE003. So 50-50 aku pakai untuk daily and aku pakai untuk track. Not the best for track, but it's okay. Buat time tu pun okey lah. Sebab aku tak pernah pakai semi slick.
Sebab aku punya kereta ni pun daily and kadang-kadang hujan pun kena juga bawa. So untuk selamat, UHP tyres. Untuk menjawab persoalan korang, kereta daily just pakai UHP. Kereta masuk track pakai semi slick cun. Ataupun nak lagi senang, kalau contohnya korang ada duit banyak ke apa ke, kereta tu korang buat daily and also kereta track, sediakan satu set rim. Satu set rim yang pakai tayar UHP, satu set rim yang pakai tayar semi slick. So bila nak bawa harian pakai UHP, nak bawa pergi track, tukar je tayar tu, lenjan kat track. Settle masalah. Dan ada satu lagi masalah yang aku nampak dalam posting kat Facebook ke apa, gambar aku tak masukkan sekali lah sebab tak dapat kebenaran. Dia pakai tayar yang boleh dikatakan baru lagi, yang masuk market Malaysia. Tapi gambar tu dia tunjuk accident, time tu jalan tengah basah. And dia kata tayar tu tak elok, jangan beli. Tayar tu adalah tayar semi slick. And dia salahkan tayar tu instead of kenapa dia pakai semi slick dekat permukaan jalan yang basah. So benda tu bukan salah tayar tu, bukan salah brand tu. Benda tu kalau dry roads, grip dia memang power. Kalau hujan, apa-apa jenis tayar semi slick sekalipun, dia tak akan offer grip yang cun lah. Sebab dia pentingkan more on dry roads. Sebab tu dia punya bunga sikit, dia nak more contact on the road instead of kalau UHP dia sesuai untuk penggunaan harian. And so aku rasa sampai situ saja kot video untuk kali ini. Everything you need to know about tyres, well not everything lah, tapi the basic, the general knowledge about tyres, and also tayar apa yang korang patut pakai mengikut korang punya kegunaan. Aku harap video ni bermanfaat untuk korang, and kalau korang suka video ni, korang boleh komen, korang boleh share, korang boleh like, and kepada yang belum berkesempatan, bolehlah subscribe. Okay, kalau aku reach, once aku reach 10,000 subscribers, aku akan buat lagi satu giveaway dengan barang yang lagi cun. Akhir kata, stay safe, stay at home, keluar bila perlu sahaja. And aku akan jumpa korang dalam video yang seterusnya. Assalamualaikum.